يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Sadaqallahul azim. Dan kalau kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab
yang bertulis pada kertas. Lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka. Saya orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang terang nyata. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya? Padahal kalau kami turunkan malaikat, saya selesaikan perkara itu, kerana mereka tetap berdegil dan tidak akan beriman. Kemudian mereka tidak diberi tempoh lalu dibinasakan dengan balak bencana secara mengejut. Dan kalau Rasul itu kami jadikan malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang lelaki supaya mereka dapat melihatnya. Dan tentulah kami dengan demikian menyebabkan mereka kesamaran sebagaimana mereka sengaja membuat-buat kesamaran tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelummu. Lalu orang-orang yang mengejek-ngejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Katakanlah wahai Muhammad, mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Bertanyalah wahai Muhammad, hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, semuanya itu adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat. Demi sesungguhnya ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak padanya. Orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan pengurnian Allah, maka mereka dengan sebab yang tersebut tidak beriman. Dan bagi Allah jualah apa yang ada pada waktu malam dan siang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku memilih pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dan ia pula yang memberi makan dan bukan ia yang diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah, yakni Islam. Dan aku diperintahkan dengan firman-Nya, jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang yang musyrik itu. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku, yang akan dikenakan azab hari yang besar, yakni hari kiamat. Sesiapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sesungguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya, dan itulah kejayaan yang jelas nyata. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul An'am, surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-7. Bermula daripada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-16. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menggambarkan bagaimana keingkaran orang-orang kafir dan permintaan bukan-bukan mereka dengan tujuan mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menjawab segala kekeliruan dan permohonan serta permintaan mereka. Dan demikian juga dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala mengembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan golongan yang mengejek-ngejek dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka akan dibinasakan sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan. Kemudian ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan lagi dalil-dalil yang terperinci untuk mengisbatkan, menetapkan, mengukuhkan lagi keesaan Allah, tiada sekutu baginya, dan tentang hari kebangkitan, yakni hari kiamat, yang merupakan usul akidah yang penting di dalam agama, di dalam Islam ini. Kalau sebelum ini ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini berkenaan bagaimana keingkaran
orang-orang kafir terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka ini terbahagi pada 3 golongan. Iaitu golongan yang tidak mau mengambil tahu apa-apa, dan golongan yang mendustakan, dan golongan yang mempermain-mainkan, mempersendakan. Ini 3 golongan yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menolak kebenaran tauhid dan menolak tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Maka dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah menjelaskan tentang sifat golongan yang ketiga tadi. Apa dia? Itu golongan yang memperolok-olokkan, yang mempersenda-sendakan. Ini paling teruk dalam kelompok yang menolak perintah Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kita dah sebut tadi, ada satu golongan jenis tak nak peduli agama. Dia nak buat kerja dia, makan, minum, tidur. Bagi mereka hidup ini cuma di dunia. Dan golongan kedua yang mendustakan setiap yang dibawa, perintah yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka akan kata tak betul lah, tak betul. Dan kelompok ketiga mempermainkan, mempersendakan, mengejek-ngejek, memperolok-olok. Dan sengaja meminta yang bukan-bukan, bertanya yang bukan-bukan. Ini kelompok kufur yang tertinggi, yang telah berlaku zaman dahulu kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang telah mempersendakan nabi-nabi mereka masing-masing dengan pelbagai permintaan. Minta tengok Tuhan lah, minta supaya diturunkan hidangan dari langit, minta supaya biar Nabi Musa pergi perang dengan Tuhan dia. Kita orang duduk sini, kalau menang beritahu. Mereka mempersendakan macam-macam. Maka watak ini ada pada kelompok kufur sepanjang zaman. Di kelompok kufur atas dunia hari ini, tuan-tuan akan jumpa 3 watak ini. Satu, watak yang jenis tak peduli. Jadi hidup ni makan, minum, kerja, makan, minum, kerja. Mereka tak nak bicara tentang agama. Bukan itu kepentingan. Kepentingan mereka ialah perut perlu diisi dan hati perlu dihiburkan dengan hiburan. Dan kelompok kedua yang saya katakan kelompok yang akan menolak secara mentah-mentah dengan mengatakan ia pembohongan, penipuan. Untuk menjauhkan diri mereka dan diri orang lain daripada kebenaran. Dan kelompok ketiga yang memperolok, yang mempersendakan, yang mencabar supaya didatangkan azab. Bawalah azab. Betul ke ada Tuhan? Betul ke ada syurga? Bawalah syurga. Mereka ini memperolok, mempermain, mencabar. Maka Allah menyebut kelompok ini. Bila Allah menyatakan, walau nazzalna alaika kitaban fi kirtas. Kalau sekiranya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab, yakni wahyu ini, fi kirtas, terus tertulis pada kertas. Biar tu siap, bukannya datang Jibril bacakan wahyu, lalu Nabi SAW bacakan wahyu kepada manusia, dan Rasulullah SAW memanggil penulis wahyu, tulis wahyu. Mereka nak biar benda tu siap terus, biar wahyu tadi turun secara helaian-helaian kertas dari langit. Lalu mereka boleh pegang. Mereka boleh tengok secara fresh turun dari langit. Walau nazzalna alaika kitaban fi kirtas. Kalau sekiranya kami turunkan wahyu kami fi kirtas, pada kertas. Kertas ni bahasa Arab. Artinya kita sebut kertas tadi daripada perkataan Arab kirtas. Arab sebut kirtas. Kita sebut kertas. Kirtas falamasuhu biaidihim. Lalu mereka nak pegang dengan tangan mereka. Laqala alladhina kafaru. Pasti orang kafir akan berkata, kalau berlaku macam tu, in hadza illa sihrun mubin. Ini cuma sihir yang nyata. Baik, berhubung dengan ayat yang ke-7 yang kita bacakan ini. Kata Imam Kalbi, sebahagian musyrikin Mekah datang jumpa Nabi SAW. Lalu mereka berkata, ya Muhammad, wallahi la nu'minu laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillah wa ma'ahu arba'atu minal malaika yashhadun annahu min indillah wa annaka rasulullah. Fanazalat hadhihi al-ayah. Wa qala fi riwayatin ukhra nazalat fi an-Nadr ibn Haris wa Abdullah ibn Abi Umayyah wa Naufal ibn Huwailid qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Itu datang sekelompok musyrikin Mekah kata, wahai Muhammad, kami takkan beriman dengan kamu sehinggalah kitab yang datang dari Allah ini turun bersama malaikat sekali. Biar ada 4 malaikat yang turun
yang menjadi saksi bahawa kamu Rasulullah dan ini kitab daripada Allah. Maka tunggu ayat ini. Dan riwayat yang lain, ia diturunkan pada pemimpin Mekah bernama Nadhr bin Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah dan Naufal bin Khuwailid. Mereka berkata, kami tak akan beriman kepadamu wahai Muhammad sehinggalah bumi Mekah ini keluar banyak mata air. Artinya mereka akan terus minta perkara yang bukan-bukan dengan Nabi SAW untuk tujuan memperolokkan. Antara permintaan mereka, kenapa kitab ini tak turun terus? Kenapa perlu datang, dibacakan pada kamu, kamu kena baca pada kami, kenapa kami tak boleh baca direct? Lalu kata Allah, kalau kami turunkan begitu, nanti kamu akan kata, ini sihir. Yalah, turun-turun dari langit sekeping-sekeping, ini sihir. Sebagaimana, bila Rasulullah baca Quran pada kamu pun kamu kata sihir. Kamu kata orang-orang yang mengikut Nabi SAW, orang ni dah kena sihir Muhammad. Muhammad ahli sihir. Semua manusia kena sihir di Muhammad sehingga mereka mengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Allah, kalau turun macam kamu nak, kamu tetap menolaknya dan kamu akan jawab lain pula. Artinya kerana golongan yang memperolokkan, kalaupun dipenuhi permintaannya, bukan itu permintaan sebenarnya. Ia bukan permintaan. Ia cuma memperolok-olokkan. Lalu Allah pun nyebut, Allah dah sebut apa jawapan mereka nanti akan kata. Nanti kalau turun kitab secara kepingan, kertas, tertulis, tercatat, dan turun bersamanya malaikat menjadi saksi, kamu tetap kata ini sihir, ini sihir. Kemudian Allah menyebut, wa qalu laula unzila alaihi malak. Dan mereka berkata, kalaulah diturunkan bersamanya dengan malaikat sekali. Kalau sekiranya risalah ini bukannya manusia bawa, bukan Muhammad, tapi malaikat yang bawa. Walau anzalna malakal laqudiyal am summa la yunzarun. Kalaulah malaikat yang menjadi nabi dan rasul, kamu tak akan lagi diberi tempoh melainkan kamu dibinasakan. Maknanya manusia ni tuan-tuan, bila mereka melihat malaikat, itu ialah zaman kebinasaan mereka. Kita tak tengok malaikat, mana kita okey lagi. Bila melihat malaikat, maknanya tidak ada lagi alasan dan tempoh. Nanti kita akan tengok malakul maut. Waktu kita lihat malakul maut, ia bukan waktu untuk kita beramal. Bukan. Ia waktu tempoh dah habis. Sama juga Allah kata, wahai manusia, kalau kami turunkan malaikat, maknanya tempoh kamu dah habis. Sebab kami jadikan rasul ini sebagai ujian. Bila dah turun malaikat, bukan lagi ujian, kamu dah nampak kebesaran kami, maka kami akan musnahkan kamu. Dengan malaikat yang turun, kamu masih tidak beriman, maka kamu akan dibinasakan. Semuanya tanpa ada tempoh lagi. Ini manusia, kamu diberi tempoh lagi. Diberi tempoh. Apa yang kamu tak puas hati dijawab oleh manusia yang bernama Rasul ini. Walau ja'annahu malaka. Dan kalau sekiranya kami turunkan malaikat sebagai Rasul sekalipun, la ja'annahu rajula. Kami akan ubah dia orang lelaki. Sebab kamu tak boleh tengok malaikat kerana ia diciptakan dari cahaya. Jadi kami ciptakan malaikat, rupakan malaikat pada manusia juga yang ianya seorang lelaki. Wala labasna alaihim ma yalbisun. Dan tetap kamu keliru sebagaimana kekeliruan kamu yang pertama. Maksudnya bagaimana? Sebab tu ayat ini, kata ulama, diriwayatkan bila Nabi SAW mengajak kaumnya kepada Islam dan Rasulullah berhujah dengan mereka dan menjawab segala kekeliruan mereka. Lalu berkata Zam'ah bin Aswad bin Muttalib dan Nadhr bin Haris bin Kaldah dan Abadah bin Abil Yarus dan Ubay bin Khalaf dan Asib bin Wa'i bin Hisham, "Lau ju'ila ma'aka ya Muhammad malakun yuhaddisu anka an-nas wa yura ma'aka fa anzalallahu ta'ala wa qalu laula unzila alaihi malak." Kata mereka, wahai Muhammad, kalau bersama kamu ada malaikat yang bercakap pada manusia dan kami dapat tengok malaikat macam kami tengok kamu, maka turun ayat ini. Turun ayat iaitu kalau malaikat pun kamu tak mampu tengok sebab dia malaikat. Dalam permohonan mereka memperolokkan Nabi SAW, mereka kata, kenapalah Rasul ini mesti manusia? Kenapa Rasul ini tidak diturunkan malaikat?
Jadi kami tak perlu engkar lagi yang malaikat. Maka Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya Rasul ini ialah malaikat, macam mana kamu nak kenal tu malaikat? Kamu tak boleh tengok malaikat dari cahaya. Baik. Lalu malaikat ini, supaya kamu dapat tengok, maka kami jadikan dia manusia. Sebab kita tahu malaikat ada kemampuan berubah jadi manusia. Bila dia berubah jadi manusia, kamu kata, ni manusia, kami nak malaikat. Tapi bila dia datang malaikat, kamu tak boleh tengok pula. Jadi kekeliruan kamu berpusing-pusing. Kamu nak tengok malaikat. Baik, kamu kata, kami tak nak Nabi ini kalau manusia, malaikat. Bila malaikat tu turun, kamu tak boleh nampak sebab dia malaikat. Sebab kalau nampak, bukan malaikat. Dia jadi orang. Dan kami terpaksa jadikan, kami mesti jadikan malaikat ini rupa manusia supaya kamu dapat lihat. Dan rupa manusia itu mesti lelaki. Kalau perempuan, kamu tolak juga. Lelaki. Nanti bila malaikat tu dia lelaki, kamu tu tak kata, ini manusia bukan malaikat. Kami nak malaikat. Jadi mana kekeliruan kamu tidak akan selesai. Artinya di sini Allah Ta'ala mencela mereka. Kerana mereka meminta sesuatu bagi membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga lupa mereka ada sesuatu yang cukup untuk menjadikan mereka kenal Allah dan kenal Rasulnya, iaitu akal fikiran mereka. Tuan-tuan, kita nak tahu sesuatu itu benar, tak payah minta macam-macam. Sebab banyak perkara kita dapat fikir kebenarannya. Hanya sebahagian yang perlu dipertontonkan kepada kita. Bukan kebanyakan ilmu yang kita dapat hari ni. Tuan-tuan mengaji, tuan-tuan belajar yang sampai profesor. Kebanyakan ilmu ni yang kita dengar, bukan yang kita tengok pun. Yang kita dengar melalui pengamatan akal yang Allah beri pada kita. Yang kita tengok sebahagian sahaja. Tapi apa yang kita dengar membentuk ilmu yang banyak kepada kita. Bukan panca indera pertama Allah ciptakan pada manusia ialah telinga. Kita dalam perut, Allah sebut faja'annahu sami'an basira. Kami jadikan bayi dalam perut itu pendengaran dan penglihatan. Bila baby keluar, mata ni pejam, tapi telinganya dengar. Sebab itu kita disunatkan azan. Sebab dia dengar. Pendengarannya mengatasi jarak penglihatannya. Mungkin penglihatannya untuk 10 cm boleh tengok. Oh blur. Tapi pendengarannya jauh. Akhirnya budak ini dia belajar sehingga budak ni pandai melalui pendengaran. Dia dengar orang panggil dia nama tu, dia tahu nama dia sekian. Maka dia dengar ayah dia bercakap, mak dia bercakap, maka dia tahu itulah bahasa dia. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa Cina. Dia dengar. Ini adalah tertingkat ilmu yang sebenar. Dia dengar. Dan dia menggunakan akal bagi membentuk kepahaman tadi. Jadi kenapa kamu minta turun Quran dari langit? Kenapa minta malaikat jadi rasul? Walau kamu ada akal untuk lihat kebenaran Rasulullah. Seorang yang terkenal di sisi kamu tak pernah bohong. Seorang yang terkenal di sisi kamu seorang yang amanah dan jujur. Seorang yang terkenal di sisi kamu baik budi dan tingkah lakunya. Seorang yang datang daripada kelompok bangsawan sebagaimana kamu. Daripada keturunan yang mulia, keturunan pemimpin, bahkan keturunan Nabi Ismail AS. Dan kamu tahu kebenaran percakapannya. Dan kamu tahu dia tidak ada kepentingannya. Dia sentiasa berkata bahawa balasanku di sisi Allah, bukan minta upah dengan kamu. In ajriya illa ala Allah. Aku diberi balasan oleh Allah, bukan mengharapkan kamu. Kamu tahu bahawa lelaki yang datang ini, membawa risalah ini tidak punya kepentingan apa-apa melainkan untuk kebaikan kamu. Jadi, satu benda yang malang bagi manusia. Bila untuk mengetahui kebenaran perlu ditunjuk itu, ditunjuk ini, walhal mereka boleh fikir. Dan satu kebenaran kita boleh fikir. Kita dengar sesuatu berita, kita boleh fikir dan kita tahu ini benar atau salah. Tidak semestinya kita melihat. Apatah lagi benda yang memang kita tak boleh lihat. Malaikat, kita tak mungkin lihat. Kerana Allah jadikan sebahagian hidup, ujian pada kita. Malaikat-malaikat, Raqib Atid, Munkar Nakir. Malaikat Jibril, malaikat Israfil. Malaikat Mikail yang menurunkan wahyu dan hujan. Semua ini Allah jadikan ia makhluk yang tak terlihat. Dek pertama kejadiannya. Hakikat kejadian. Yang kedua menunjukkan kelemahan ilmu pengetahuan. Yang ketiga kerana ujian pada kita beriman pada malaikat. Termasuk perkara gaib. Yang keempat bagi membuktikan ada makhluk Allah yang lebih hebat pada kita. Antara hikmah. Maka kenapa tak nak gunakan akal untuk melihat kebenaran?
Kata kita daripada belajar sekolah sampai masuk universiti, apa yang kita tekankan? Akal kita. Akal kita ditekankan supaya kita mengetahui kebaikan sesuatu. Sesudah Allah menyebut hujah dan jawapan, ajar pada Rasulullah bagaimana berhujah. Yang pertama hujah, mereka minta turun kitab atas kertas. Maka katakan, wahai Muhammad, nanti kalau turun macam kau minta, kamu kata ini sihir. Dan mereka minta supaya Nabi itu ialah malaikat atau mereka dapat lihat malaikat. Katakanlah, wahai Muhammad, malaikat kamu tak boleh tengok. Kalau malaikat kamu nak tengok, terpaksa berupa jadi orang. Dan bila jadi orang, kamu kata ini orang bukan malaikat, kamu akan keliru. Kamu akan keliru, tidak ada apa pun kelebihannya. Ini panggil tahsilul hasil. Maksudnya bila malaikat jadi Nabi, malaikat tu untuk dapat kamu tengok terpaksa menjadi orang juga. Jadi lelaki jadi, bukankah terus orangnya Muhammad SAW? Dan sifat malaikat pula dia tak ada nafsu. Dia tak akan fikir keperluan-keperluan duniawi. Bagaimana kamu nak hidup tanpa keperluan duniawi sedangkan kamu perlu makan? Tiba-tiba Nabi kalau malaikat ni tak makan, kamu tak boleh makan. Maka didatangkan manusia macam kita untuk memahami fitrah kita manusia. Tetapi didatangkan perintah Allah bersamanya. Kemudian Allah menyebut, lepas cerita tentang olok-olok mereka, apa yang mereka minta tu bukan nak beriman saja main. Walaqadis tuhzi'a bi rusulin min qablik. Wahai Muhammad, jangan sedihlah ucapan mereka. Tuan-tuan memang sedih bila kita bawa kebenaran, dia pelekehkan. Kata Allah pada Nabi SAW, jangan sedih dengan setiap persendaan mereka. Kerana perkara ini telah berlaku kepada rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Maka setiap persendaan itu kembali kepada mereka. Yang mereka sendakan, yang mereka mempersendakan, balik semula pada mereka. Tentang bukan sekadar persoalan persenda Nabi-Nabi. Bukan kita juga dilarang mempersendakan orang Islam yang lain. Kalau kita mempersendakan kesalahan-kesalahan orang Islam yang lain, nanti kesalahan itu kembali pada kita. Apatah lagi mempersendakan kebenaran. Orang yang mempersendakan kesalahan-kesalahan orang untuk mengaibkan, dia akan buat benda yang sama. Jadi orang yang mempersendakan kebenaran lagi teruk. Maka setiap yang dipersendakan akan kembali akibat azab seksa kepadanya sebagaimana mereka persendakan. Lalu Allah Ta'ala berkata, Kul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siru fil ard thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu bangsa peniaga. Orang businessman memang kuat jalan. Tentang sebut businessman, antara sifat dia memang kuat jalan. Maka orang-orang Quraisy Mekah ni businessman. Mereka berjalan timur dan barat. Mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman, mereka pergi Madinah. Mereka lalu banyak tempat-tempat sejarah. Yang mereka tahu sejarah-sejarah mereka dibinasakan. Wahai Muhammad, beritahu mereka berjalanlah di muka bumi dan lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul. Kerana orang-orang Quraisy, waktu mereka pergi ke Syam, kerana Syam ini penganut Kristian. Lalu mereka mendengar golongan-golongan Kristian bercakap tentang umat-umat yang dibinasakan. Tentang rasul-rasul yang didustakan lalu akibat Allah yang menimpa mereka. Lalu sebahagian tempat mereka lalu. Seperti Madain, Nabi Allah Saleh. Mereka lalu tempat itu. Kawasan Hijr. Mereka nampak bagaimana tempat itu telah dibinasakan penghuni semuanya. Meninggalkan kesan-kesan. Maka kata Allah, suruh mereka berjalan di muka bumi dan tengok bagaimana kesudahan orang yang mempersendakan Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, bahkan kita lihat siapa yang, kalau zaman kita, siapa yang mempersendakan ajaran Nabi dan Rasul, kita akan lihat bagaimana akibat sebelum dia mati. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia tulis kitab Bustanul Arifin. Dia menceritakan sekelompok orang yang cuba mempersendakan sunnah-sunnah Nabi, kata-kata Nabi. Antaranya, Nabi SAW ajar kita, bila mana kita tidur, kemudian kita bangun dan kita basuh tangan kita. Sebelum kita celup tangan itu ke dalam bekas air. Di zaman dulu kan pakai bekas air. Sebelum kita celup, basuh. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, kerana kamu tak tahu aina, seorang tu tak tahu aina batat yaduhu. Tangan dia tadi singgah kat mana. Waktu kita tidur, tuan-tuan, tangan kita mungkin garu, tempat-tempat sulit, garu punggung dan sebagainya, kotorlah tangan tu. Bila kita tidur, tangan tu garu merata.
Maka tangan ni ada kotor, ada mikrobat dia, ada kita katakan bakteria dia. Jadi bila kita bangun, jangan terus makan. Basuh tangan. Makruh kita bangun tidur, terus kita ulur tangan makan sebab kekotoran yang ada. Kalau tidur dalam kuliah sikit-sikit tak apalah. Memang tak sempat tangan tu buat apa. Ni kita cerita tidur ni. Tidur malam, lepas isyak kita tidur, bangun 5 pagi, terus ke dapur makan. Sahur, tak basuh tangan. Basuh tangan dulu. Tangan kita tak tahu sentuh kat mana. Atau kita nak celup dalam bekas air, basuh dulu tangan. Seorang berkata, saya tahulah tangan saya kat mana, dia kata. Seolah dia arguing kata-kata Rasulullah. Seorang tak tahu. Aku tahulah. Nabi kata orang tu tak tahu. Bila kita tidur, kita tak tahu tangan kita singgah kat mana. Singgah Melaka ke tangan kita, singgah Negeri Sembilan, kita tak tahu. Tangan tu bergerak merata. Tapi seorang tu mempersendakan sunnah Nabi, dia kata aku tahu. Akhirnya dia pun tidur. Keesokan harinya tuan-tuan, tangan dia ini, dia telah jolok dalam dubur dia. Melekat dalam dubur dia. Dia kata tahu. Allah hina dia macam tu. Dan banyak lagi kisah yang Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Bustanul Arifin. Kisah orang mempersendakan. Apatah lagi mempersendakan Nabi secara direct. Jadi yang mempersendakan ajaran Nabi pada zaman kita. Siapa yang mempersendakan mana-mana ajaran Nabi SAW. Mana-mana perintah Allah. Tak kira dalam bab bersugi ke, dalam bab kebersihan ke, bab sembahyang ke. Pasti mereka akan terkena akibat. Sila hina, kamu akan tahu akibat dia. Yang persendakan tentang menutup aurat, kamu tahu akibat dia. Yang mempersendakan setiap perkara yang Nabi sebut hukum-hukum hakamnya, silakan kamu akan kena akibatnya. Dan benda itu tak akan jauh daripada kamu. Maka ini amaran. Kemudian sesudah Allah menyebut akibat orang yang mempersendakan agama. Dan perangai orang mempersendakan agama ni bukan baru. Jadi kalau hari ni tuan-tuan kita orang Islam dengar orang persendakan agama, bukan benda baru. Kita bukan dengar sesuatu yang baru, sesuatu yang berulang. Dan akibatnya juga akan berulang. In untum udna. Kalau kamu kembali buat benda tu, kami akan kembali hukum kamu. Benda yang sama. Yang penting tuan-tuan kita terus menjelaskan, menerangkan kepada kelompok golongan yang menghina agama. Supaya mereka takut akan hukum Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengajar Nabi SAW untuk menjelaskan tentang dalil-dalil ketauhidan Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, liman ma fis samawati wal ard. Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Wahai Muhammad, tanya balik pada musyrikin Mekah, sebab mereka tak akan kata berhala jadikan. Mereka aku bahawa yang jadikan langit dan bumi ini Allah. Bukan kita tanyalah siapa pun yang menyembah, yang mensyirikkan Allah, siapa jadikan langit dan bumi. Mereka tak akan kata yang disyirikkan itu buat. Mereka akan kata Allah ataupun Tuhan yang tidak layak disyirikkan. Sebab yang nak jadi partner Tuhan ni apa share dia? Dia tak buat apa-apa. Allah jadikan semua langit, bumi. Tetapi bila kita bisnes lah, seorang tu nak masuk share dengan kita. Dia tak bagi apa saham, kita nak kata dia share kita macam mana? Ini kan pula persoalan ketuhanan. Semua Allah ciptakan, semua Allah aturkan, semua Allah rezekikan, tiba-tiba satu nak ngaku dia pun Tuhan juga. Kamu buat apa? Sehingga kamu layak nak dikatakan Tuhan. Apa kamu punya karakter sehingga dikatakan Tuhan? Kamu karakter makhluk. Kamu karakter yang diciptakan, bukan khalik. Sebab itu Allah tanya persoalan ini. Wahai Muhammad, tanya orang yang persekutukan Allah, langit dan bumi siapa buat? Langit dan bumi milik siapa? Qulillah. Katakanlah pada mereka. Ulang jawapan ini. Jawapan ini ada dalam hati mereka. Ulang jawapan. Ini milik Allah. Umpama ginilah tuan-tuan kita nak marahkan anak. Kita kata, mu masih kecil. Siapa bagi makan pada kamu? Mak kan bagi makan. Kita sebut. Dia pun tahu jawapan tu. Kenapa kita nak tunjuk? Bahawa kita berjasa pada dia. Jangan pandai-pandai lawan kita. Siapa yang sekolahkan kamu dulu? Mak kan sekolahkan kamu. Dia pun tahu jawapan tu. Tapi kita buat penegasan. Maka bila Allah kata, wahai Muhammad, tanya mereka, siapa jadikan langit dan bumi? Katakan Allah jadikan. Dan kamu tahu jawapan itu. Allah jadikan. Kataba ala nafsih rahmah. Allah ini sifat ini penyayang. Allah tak tergesa-gesa hukum kamu walau kamu engkar.
Allah tak tergesa-gesa turunkan bala walaupun kamu tidak beriman. Kerana Allah telah menetapkan bagi dirinya rahmah terlebih dahulu. Rahmah Allah mengatasi kemurkaan Allah. Rahmah Allah meliputi seluas-luasnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmah Allah luas. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Pun begitu kamu kena ingat, dia Allah akan menghimpunkan kamu semua pada hari kiamat. La raiba fi, yang tiada keraguan padanya. Alladzina khasiru anfusahum. Orang paling rugi hari itu siapa? Fahum la yu'minun, orang yang tidak beriman. Ya, bagaimana Allah ajar baginda sallallahu alaihi wasallam berhujah dengan golongan yang menolak Islam, yang menolak agama Allah, yang menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu, wahai Muhammad, beritahu mereka siapa jadikan langit dan bumi? Allah. Baik, Allah. Allah itu sifatnya rahmat. Dan Allah pemilik langit dan bumi ini akan himpunkan kamu pada hari kebangkitan. Yang paling rugi hari itu ialah orang yang tidak beriman. Walahu, dan bukan sekadar Allah ciptakan langit dan bumi, bagi Allah ma sakana fil laili wan nahar, seluruh makhluk yang ada yang menetap di bumi ini, yang menetap di mana-mana tempat siang dan malam. Semuanya milik Allah. Wa huwas samiul alim, Allah mendengar dan Allah melihat. Tetapi bila kita sebut Allah ni ialah Khalik, pencipta, maka sifat apa yang layak bagi pencipta? Dia dengar dan dilihat. Dia dengar setiap percakapan kamu, walau dalam hati. Dia lihat setiap perbuatan kamu, walau tersembunyi, walau di tempat yang gelap gulita. Qul, katakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad, aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Apakah orang-orang yang mempersekutukan Allah ini nak jadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka, sebagai teman mereka, sebagai sembahan mereka? Fatiris samawati wal ard, sedangkan Allah ini pencipta langit dan bumi. Wa huwa yut'im, Allah yang memberi makan. Wala yut'am, dan Allah tidak diberi makan. Baik, Allah Ta'ala mencela, kerana kalau kita tengok tuan-tuan, sifat orang-orang yang menyekutukan Allah, yang sembah berhala atau lain-lainnya, mereka akan beri makan pada sembahan tu. Berhala tu, mereka akan letak makan di depan. Kononnya beri makan pada Tuhan. Maka Allah kata, Allah ni pencipta langit dan bumi. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah beri makan kat kamu, bukan Allah diberi makan. Cukuplah kelemahan sembahan selain Allah kamu beri makan, kamu cuba beri makan pada mereka. Itu belum cerita kamu tolong pindahkan bila banjir, itu belum cerita yang tu. Kamu tolong wangikan dia, kamu tolong alih tempat dia. Itu belum cerita yang tu lagi tu. Bagaimana kamu jadikan ia semuanya Tuhan? Ya, kalau dalam surah Al-Maidah sebelum ini, hujahnya kepada ahli kitab. Pada surah Al-An'am, hujahnya dahulu bermula dengan penyembah berhala. Sebab ini 3 kelompok manusia yang ada. Kelompok ahli kitab, Kristian dan Yahudi, dan kelompok penyembah berhala. Ini 3 kelompok terbesar yang menyekutukan Allah. Dan setiap satunya Allah sediakan hujah dan jawapan. Untuk menunjukkan bagaimana Nabi SAW ini ialah Rasulullah, Allah ajar dia hujah. Bukan Nabi ni fikir sendiri hujah. Allah ajar. Sebab itu kebijaksanaan Rasulullah kerana kerasulannya. Bila ada seorang mengarang satu kitab, Abqariyatu Muhammad. Abqariyah maknanya genius. Muhammad si genius. Seorang ulama tegur, kenapa tajuk macam ni? Apakah kamu nak samakan Nabi Muhammad dengan genius yang lain yang setiap benda dia berfikir? Rasulullah ni bukan berfikir, diwahyukan. Itulah kehebatan Rasulullah, diwahyu. Ia bukan manusia yang bijak kerana berfikir, bukan. Kalau kita sebut berfikir, maka kita boleh lahirkan Nabi-Nabi macam Nabi Muhammad lagi. Kenapa? Oh, ini juga bijak, dia berfikir, boleh kita jadi nabikan dia. Ini juga bijak sebab dia pun dapat 5 PhD, kita lantik dia dari Rasul. Sebab dia bijak fikir? Tidak. Rasulullah ni bukan berfikir. Nabi menyampaikan wahyu. Dan buktinya Allah mengajar Nabi satu persatu hujah dalam melawan golongan yang menyekutukan Allah. Maka Allah sebut, siapa cipta langit, siapa cipta bumi, siapa beri makan, siapa yang datangkan siang dan malam, siapa yang datangkan cahaya, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan. Siapa. Ini hujah bukan dengan berfikir. Sebab manusia tak akan sampai berfikir demikian.
Tuan-tuan, kita nak fikir manusia pertama siapa? Cuba fikir. Tak boleh fikir. Wahyu beritahu manusia pertama Adam. Kalau tuan-tuan fikir pecah kepala tak dapat. Manusia diciptakan dari apa? Sampai sudah kita ingat daripada air mani. Bukan. Itu perkembangan seterusnya. Sebelum itu daripada tanah. Min tin. Allah sebut daripada awal suratul An'am. Allah jadikan manusia min tin, daripada tanah. Tuan-tuan, kalau kita fikir siapa makhluk pertama dalam dunia, tak ada seorang pun boleh fikir. Sebab benda tu bukan benda fikir, benda diberitahu, wahyu. Tak ada benda boleh fikir, tapi tiap benda kita nak fikir dia kena ada asas. Kalau benda tak ada asas, tuan-tuan tak boleh fikir. Tuan-tuan kena beritahu dulu baru boleh fikir. Tuan-tuan, kalau saya jumpa dengan orang tak kenal, awak tahu tak nama saya siapa? Tak tahu, awak fikirlah. Suruh kita fikir nama dia. Kita kata ini bahlul apa? Sebab nama awak bukan nama yang saya perlu fikir. Awak beritahu, saya tahulah nama awak. Seorang tiba-tiba datang, tanya, awak tahu nama saya? Dia kata tak. Awak fikir sekarang. Awak fikir apa nama saya? Saya tak mungkin boleh berfikir mereka saya tanya, siapa nama orang gila tu? Yang boleh tanya soalan macam gitu. Oh itu nama dia Ayah Ping. Ayah Ping sebab tu soalan macam gitu. Artinya tuan-tuan, bila kita sebut berfikir, dia mesti ada satu asas ilmu. Nabi SAW dalam hal ini, Allah beri atas pada asas ilmu, wahyu terus. Itu bukti kerasulan. Kemudian kata Allah, Kul inni, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ini baik bagi meredakan setiap bangkangan penyembah berhala ini, musyrik Mekah. Wahai Muhammad, kamu cakap dengan mereka semua. Yang minta macam-macam untuk beriman, yang menolak dengan pelbagai cara. Katakan pada mereka begini, inni umir, aku Allah perintahkan. An akuna awwala man aslam, untuk menyerahkan diri ini pada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan tidak menjadi kelompok macam kamu yang menyengutukan Allah. Kul inni, katakan lagi wahai Muhammad pada mereka penyembah berhala. Inni akhafu in asaitu, aku takut kalau aku derhaka pada Allah, Tuhanku. Azab yaumin azim, azab pada hari kiamat kelak. Man yusraf anhu yauma izin faqad rahimah, siapa yang Allah selamatkan daripada azab, orang inilah yang mendapat rahmat Allah. Wa zalikal fawzul mubin, demikian itu kejayaan yang sebenar. Maka Allah memerintahkan Rasulullah bagi statement ini. Sudah mereka tolak dengan macam-macam hujah, bagi statement ini, aku Allah perintahkan. Supaya menjadi orang Islam tidak menyekutukan Allah. Aku takut kalau aku derhaka pada Allah, Allah akan azab aku. Pada hari kiamat kelak, siapa yang diselamatkan azab, maka orang inilah yang telah dirahmati oleh Allah. Dan inilah kejayaan yang paling bermakna dan kejayaan yang paling besar. Kata ayat ini untuk mereka berfikir. Mereka nak ke mana sedangkan hidup ini akan berakhir dengan kematian. Mereka nak ke mana sedangkan hidup ini akan berakhir dengan dikumpulkan di sisi Tuhan. Mereka nak ke mana sedangkan semua amalan ini akan dihisap, akan ditimbang pada neraca keadilan. Mereka nak ke mana sedangkan setiap kebaikan dan kejahatan akan dibalas syurga ataupun neraka. Itulah kemenangan ataupun kegagalan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.